Seterusnya apa kita nak belajar? Kita dah habis tadi cara untuk melukis dan ciri-ciri graf sin cos tangent. Okay, sekarang kita akan belajar macam mana untuk mengkaji dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi yang ada nilai sebegini. Y sama dengan A sin BX tambah C, A cos BX tambah C, A tangent BX tambah C, di mana A dan B lebih besar daripada kosong. Okey? Okey, katalah kita ada satu fungsi ni. Okey? Yang ini kita panggil sebagai amplitude. Okey? So, apa dia amplitude? Amplitude ialah jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan. Mana satu garis keseimbangan? Okey, ini adalah garis keseimbangan. Kemudian, kita kena tahu lagi satu, iaitu tempoh. Apa dia tempoh? Tempoh ialah satu kitaran lengkap. Tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Okey, selang satu kitaran lengkap. Okey. Kenapa kita perlu belajar ni? Sekejap lagi kita tengok apakah keperluannya. Okey, sebelum kita pergi ke lebih dalam, saya nak beritahu ni, kesan perubahan pemala ni, kita akan bekerjasama dengan perubahan nilai A. Nilai A ialah perubahan amplitude. Apa amplitude? Tadi saya dah beritahu ya. Tinggi atau rendah, nilai minimum dan maksimum akan berubah. B adalah berkaitan dengan tempoh, iaitu selang tadi. Graf akan termampat atau mengembang. Ini keadaan graf ni yang akan berubah ya. C, graf akan beranjak secara menegak ke atas atau ke bawah, iaitu kedudukan graf akan berubah. Okey, macam mana ini terjadi? Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk dengan jelas. Okey, katalah perubahan nilai A. Katakan cikgu ada fungsi standard ni. Ini adalah bentuk umum bagi A sin BX tambah C. Okey, katalah cikgu ada nilai Y sama dengan 1 sin X. Sengaja saya ambil yang ini supaya kita boleh buat perbezaan. Okey, sekarang kalau awak perhatikan nilai A dia adalah 1. Dia tak ada nilai C ya. Okey, graf ni bentuk macam mana? Ini adalah graf yang kita mula-mula lukis tadi. Okey, graf biasa. Okey, apa yang saya tanda sebagai biru ini? Yang biru ini adalah nilai A. Apakah maksud A? A adalah amplitude-nya. Okey, A adalah amplitude-nya, tinggi dia, nilai maksimum dia, nilai minimum dia. Okey. So, katalah kita ada satu lagi Y sama dengan 2 sin X. Tengok di sini nilai A dah berubah jadi 2. Okey, macam mana bentuk graf dia? Okey, graf ni bentuk begitu. Okey, perhatikan dekat sini, nilai A dia adalah 2. Kat mana 2 tu? Situ 2. Nilai amplitude ni telah berubah dari 1 menjadi 2. Jadi, dia punya graf tu lebih tinggi. Nilai minimum dan maksimum dia sudah berubah. Okey, itu maksudnya perubahan nilai A melibatkan nilai minimum dan nilai maksimum. Dia akan jadi tinggi dan rendah. Okey, jadi tips dia, perubahan nilai A mempengaruhi nilai amplitude. So, A adalah amplitude. Okey. Okey, next. Perubahan nilai B. Nilai B tadi saya beritahu tentang tempoh. Okey. Okey, untuk tempoh, katalah saya ada satu bentuk standard. Sin lagi saya ambil contoh sin. Okey, saya ambil Y sama dengan sin 1X. Okey, saya letak B ni sebagai 1. Sebenarnya, ini adalah graf yang mula-mula kita lukis. Y sama dengan sin X. Saya nak tunjuk awak kat mana tempoh itu. Okey, itulah tempohnya. 360 darjah. Nampak ni? Daripada 0 hingga 360 darjah. Okey, kenapa cikgu bahagi dengan 1? Cikgu nak bagi tahu awak, untuk cari tempoh, 360 bahagi dengan nilai B. Nilai B dia ialah 1, so kita bahagi dengan 1. So, kita dapat 360. Jadi, kita lukiskan tempoh ini mengikut, kita lukiskan graf ini mengikut tempohnya. Okey? Okey, kalau saya ada Y sama dengan sin 2X, macam mana rupa dia, cikgu? Okey. 1, 2. Okey. So, okey, kita dapati tempohnya jadi 180. Satu kitaran ini bernilai 180. Macam mana boleh dapat 180 ya? Okey, kita tengok. Nilai B dia adalah 2. So, kat sini 360 kita bahagi dengan 2.
Jadi kita dapat 180. Bermakna satu kitaran lengkap, satu selang kitaran bagi yang soalan ini ialah 180 darjah. So kita ada dua kitaran. Satu kitaran, dua kitaran. So 180, 180. Okey? Faham ya? Okey. Jadi perubahan nilai B mempengaruhi nilai tempoh. Okey, tempohnya berubah. Okey, next. Sekarang kita tengok perubahan nilai C. Okey, perubahan nilai C macam biasa saya bagi satu standard, bentuk yang standard, bentuk umum. Kemudian saya letak Y sama dengan sin X tambah kosong. Okey, sengaja cikgu letak tambah kosong. Kenapa? Boleh je nak tulis ke tak tulis kan? Boleh je. Kalau tak tulis pun tak apa, tak ada salah. Tapi saya nak tulis sebab saya nak tunjukkan perubahan nilai C. Okey, ini adalah garis graf Y sama dengan sin X yang kita mula-mula tadi lukis. Okey, yang biasa. Okey, kemudian awak tengok kosong tu sebenarnya apa? Kosong tu sebenarnya di sini. Okey? Okey. Sekarang katalah ada satu contoh. Y sama dengan sin X tambah 1. Y sama dengan sin X tambah 1. Kat mana tempat dia? Situ tempat dia. Okey. Untuk memudahkan kita melukisnya, sebenarnya yang merah dan hijau ini bentuknya sama. Amplitude dia sama. Cuma nilai tempoh pun sama, B dia ya. Cuma dia teranjak satu tempat ke atas. Okey, sebab dia satu. Okey, daripada kosong dia jadi satu. Okey, jadi sebenarnya untuk memudahkan kita lukis, saya lukis garisan keseimbangan. Okey. Kemudian barulah saya lukis graf tu. Dan nilai satu tadi ialah sebenarnya di sini. Okey. Bagaimana pula kalau saya ada Y sama dengan sin X tolak 1? Okey, sin X tolak 1. Awak rasa kat mana? Pandai. Bawah. Nak memudahkan saya lukis garis keseimbangan. Dan negatif 1 itu sebenarnya ialah di situ. Okey. Dan itu adalah grafnya. Okey, sekarang kita tengok contoh lain. Okey, sekarang kita ada dua perubahan. 2 sin 2x. Ini nilai apa? Bagus, nilai A. Yang ini bagus, nilai B. Okey, kita tengok satu-satu. Sorry. Okey, ini nilai A. Okey, nilai A. Yang sebelah lagi nilai B. Okey, kita tengok apa jadi kat graf ni. 1, 2. Okey. Okey, kita tengok yang paling jelas. A ialah untuk amplitude. Jadi amplitude dia A sama dengan 2. So amplitude dia 2 lah. Nilai maksimum dia 2, nilai minimum dia negatif 2. Okey, awak nampak ya. Okey, next ialah nilai B. Nilai B dia 2. Okey, ini adalah 360 kan? 360 bahagi dengan 2 ialah 180. Sebab itu kita dapat ada dua kitaran di sini, satu kitaran 180 dan satu lagi kitaran ialah 180. The next 180 degrees. Okay, so ada dua kitaran. Nampak? So nampak graf dia. So A mempengaruhi amplitude, B mempengaruhi tempoh. Okay, kenapa cikgu lukis ni cikgu? Saya saja je lukis sebab saya nak awak bezakan. Ini adalah nilai sin biasa yang mula-mula tadi kita belajar kan. Okey, sin biasa tu, lepas tu kita compare lah, kita bandingkan lah dengan apa yang kita dah belajar ni, contoh yang kita belajar ni. Okey. Okey, tadi saya sin kan. Okey, sekarang saya bagi contoh cos. Y sama dengan 2 cos X. Untuk bezakan ya, awak mesti tahu dia punya basic lah macam mana nak lukis cos. Okey. Kita tengok kat sini, ini masih nilai A. Nilai A dia adalah amplitude. Amplitude dia sama dengan 2. Okey, apa jadi dengan graf tu? Dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni sebab ini amplitude kan. Amplitude ni sama dengan 2. So, sini pun 2. Sini pun 2. Okey. So, nilai maksimum 2. Minimum dia 2 juga. Sama. Okey. So, kita nak banding dengan yang biasa. Okey. Yang biasa ni maksud saya yang kita lukis mula-mula tadi lah. Okey, ini adalah Y sama dengan cos X. Ni graf cos ya, bentuk C. Ingat cikgu pesan tadi. Okey, next.
Okey, macam mana pula bentuk Y sama dengan cos 2X? Maksudnya nilai apa yang berubah ni? Ya, pandai. Nilai B. Okey, nilai B sama dengan 2. Jadi tempoh dia nak cari 360, kita bahagi dengan 2. Kita dapat 180. Jadi untuk 360, kita ada 2 kitaran. Macam mana cikgu 2 kitaran? 1, 2. Okey, kita ada 2 kitaran. 1, 2. Ada 2 C. 1 C, 2 C. So, ada 2 kitaran. Okey, cuba kita bandingkan dengan yang awal. Okey, yang ini adalah 360 tadi kan, untuk satu kitaran. Okey, yang biasalah yang mula-mula kita lukis. Okey, sekarang kita tengok perubahan C. Okey, perubahan nilai C, cikgu dah kata tadi, dia akan menginjak. Dia tengok kalau campur satu, maksudnya dia injak satu tempat ke atas. Okey, jadi kita tengok apa jadi. Dia ternaik. Graf itu ternaik satu tempat ke atas. Jangan awak kata cikgu ini dia punya pintasan Y. Bukan. Ya, dia lain. Yang ni lain. Sebab kalau dia start dengan satu tadi kan, untuk yang normal nampak, dia start dengan satu. Jadi bila dia ada C dia tambah satu, maksudnya graf ni ternaik satu. Bentuk yang sama. Okey. Jadi untuk C sama dengan satu, graf anjak satu unit ke atas. Okey, sekarang kita tengok contoh tangent. Tangent. Okey, B sama dengan 2. B sama dengan 2 bermaksud tempohnya. Tengok sini. 180. Untuk special case for tangent, 180. Tadi sin dengan cos, 360. Okey, nanti cikgu buat conclusion ya. Okey, 180 bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab B dia 2. So, dapat 90. Okey, apa maksud tempoh dia 90? 1, 2, 3, 4. Satu tempoh dia, satu kitaran dia 90. Tak sampai 90 lah sebab dia infinity ya, tidak tertakrif. Okey, cuba kita bandingkan dengan yang lama. Okey, yang purple tu yang mula-mula kita lukis tadi. Tengok dia lalu kat kosong. So beza ya tempoh dia. Okey, sekarang next kita tengok tangent X tambah 1. Okey, saya lukis garisan keseimbangan supaya memudahkan saya lukis graf itu, dan dia teranjak naik satu tempat ke atas. Okey, kerana C dia 1. Okey, macam mana yang awal cikgu? Okey, itu yang awal. Okey, yang awal, dan dia terinjak naik satu lagi langkah. Satu ke atas. Okey, sebab kat sini kita tambah 1. Okey. Okey, untuk graf tangent tiada amplitude. Tadi kan cikgu kata dia tak ada nilai X, nilai maksimum minimum kan. Tapi perubahan nilai A akan mempengaruhi bentuk lengkung tangent. Okey, macam mana ni? Apa maksud cikgu ni? Okey, sekejap lagi saya akan bagi tahu awak kat mana awak boleh cari dan awak boleh tengok perubahannya dengan jelas. Okey, saya bagi tips ringkas. Ini adalah rumusan daripada apa yang kita belajar. Okey, apabila nilai A berubah, ingat sin dan cos, amplitude dia akan berubah. Amplitude dia dari segi nilai minimum dan maksimum, tinggi rendah tadi kan. Okey, nilai tangent tak ada amplitude, tapi lengkung graf dia berubah. Apa maksud lengkung berubah? Sekejap lagi saya suruh awak explore. Okey, teroka sesuatu, saya nak awak explore sesuatu. Okey, nilai B berubah. Bila nilai B berubah, tempoh akan berubah. Tengok ni. Untuk sin dengan cos, nak tahu berapa tempoh dia, 360 bahagi dengan B. Ini pun sama, sin dengan cos. Tapi untuk tangent, 180 bagi dengan B. Okey? Dan apabila nilai C berubah, dia akan berinjak ke atas atau ke bawah bergantung kepada nilai C. Okey? Okey, next. Ini yang saya nak suruh awak explore. Kedua-dua ini ada dalam buku teks awak. Tengok saya tulis sumber adalah buku teks. Tolong explore. Okey, buku teks tu adalah rujukan awak yang utama. Kalau PowerPoint biasa ya, saya dah letakkan link. Awak just tekan sini, awak boleh terus pergi. Awak tengok macam mana. Ini adalah untuk 0.1 tadi, melukis graf trigo. Awak boleh gerakkan cursor ni, nanti graf ni akan bergerak. Tengok awak nak buat, kalau nak tengok sin, tik dekat sin.
Kalau nak tengok cos, tick kat cos, antik sign macam tu. Okey, awak explore sendiri. Okey, untuk tengok bentuk, okey, saya nak bagi kerja kat awak. Untuk tengok nilai A, kalau nilai A tu berubah, okey, dia akan mengubahkan bentuk lengkung tangent. Apa maksud? Sila explore. Okey, masukkan link ini dalam Google. Awak akan tengok kat sini, nanti nilai A, B, C ni awak boleh ubah-ubah. Ini kalau nak tengok nilai sin, nilai cos, nilai tangent. Kalau tak nak tengok tu, awak antik. Awak buang dia punya tick ni, awak tekan kat situ. Nanti awak akan nampak perubahan ni. Itu semua ada dalam buku teks awak. Okey, awak boleh explore. Okey, itu saja untuk pelajaran kita. Cikgu harap awak faham apa yang saya ajar. Okey, semoga terus berjaya. Bye.